في كل لمحة ونفس بعدد كل مأمور لك. Puan Sarah boleh dengar suara saya? Boleh? Itu anak Puan Sarah nombor berapa tu? 7. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfaridu bihi al-kuradu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مأمور لك. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke kelas kita pada malam ni. Okey, kelas kita pada malam ni bertajuk kelas terapi diri untuk wanita, terutamanya wanita-wanita yang berkerjaya dan berbisnes. Okey, bersama kita pada malam ni adalah Puan Maznah Ibrahim. Okey. Okay, so bersama saya juga ada baby saya. Okay, minta maaf. Okay, jadi insya-Allah kita sembang-sembang santai je pada malam ni. Tetapi mana-mana sahabat yang ada soalan boleh share dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan untuk Puan Maznah jawab. Okay, sebelum tu just nak tanya pada pendengar kita, untuk sesi malam ni clear tak? Suara jelas ke? Penonton boleh komen sikit ke yang hadir kelas kita pada malam ni? Saya check dekat grup. Tu dia tengok tu, siapa tu? Jelas. Okey. Okey, Assalamualaikum Puan Maznah. Apa khabar? Waalaikumsalam Puan Sarah. Puan Sarah sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Okey, dekat rumah dekat Ipoh ni. Puan Maznah dekat mana tu? Saya dekat Perlis. Saya ingatkan Puan Sarah dekat Kedah, bukan Kedah dulu? Penang dulu. Dulu di Penang. Itulah sekarang dah pindah Ipoh pula. Merata berjalan. Okey. Okey, semua orang dah tak sabar dah Puan Maznah untuk sesi kita pada malam ni. Okey. Okey, jadi saya ada bagi beberapa soalan. Kita teruskan kepada sesi kita teruslah pada malam ni supaya dia lebih fokus lah. Okey. Okey Puan Maznah, seperti yang Puan Maznah tahu, kelas kita pada malam ni bersama dengan ramai usahawan Mami Happy yang mana mereka adalah orang-orang bisnes dan juga ramai juga adalah wanita-wanita berkerjaya. Okey. Dan bukan sekadar berkerjaya tetapi juga
seperti mana saya pun ada anak kan. Samalah mereka dan saya samalah. Majoritinya macam tu lah kan. Jadi dan kita juga berbisnes. Berbisnes. Jadi orang bisnes ni faham-faham lah, sibuk dia pun luar biasa juga kan. Customer nak layan apa semua kan. So Puan Mazinah, mungkin Puan Mazinah boleh berikan beberapa tips dan panduan untuk ibu-ibu yang sibuk ni supaya dia sentiasa dalam keadaan emosi yang stabil, supaya dia boleh berniaga dengan baik, yang penting dia boleh menjaga keluarga dia, anak-anak dia, suami dia dengan baik dan boleh menguruskan perniagaannya dengan baik. Okay, jadi Puan Mazinah boleh berkongsi. Saya minta izin nanti saya akan keluar daripada live ni sebab takut baby saya mengganggu. Okay, so nanti bila masuk soalan kedua, bila masuk soalan kedua lagi setengah jam saya akan masuk. Okay, so dengan ini saya menjemput Puan Mazinah dan mungkin Puan Mazinah boleh perkenalkan diri, ramai yang tak kenal lagi, pengalaman, buku-buku ke e-book ke, ada bahan-bahan bacaan yang diterbitkan. Okay, so dengan ini saya menjemput Puan Mazinah untuk memperkenalkan diri dan juga berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Okay, boleh. Okay, saya mula Masya Allah. Okay, Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Saya dapat bayangkan lah. Mami Happy ni kebanyakan agent. Saya ingat maybe 95% or 99% tu adalah ibu jadi kebizian ibu kan dalam pada nak bisnes kan dengan anak kan tidaklah mudah Okey, saya perkenalkan diri, nama saya Mazinah. So mungkin ramai tak kenal salam perkenalan. So saya tinggal dekat Perlis So ada orang ingat saya tinggal kat KL. Kan saya memang asal Kuala Lumpur tapi sejak 2012 tu saya pindah ke Perlis lah. Kerana kerja. So by profession tu saya kaunselor berdaftar dengan lembaga kaunselor dan juga dengan Kementerian Kesihatan. Tapi sebelum saya masuk Kementerian Kesihatan tu saya kerja dengan NGO. So banyak buat terapi tu untuk kanak-kanak lah. Jadi bila masuk hospital tu banyaklah saya handle tu budak-budak Jadi bila buat budak ni lama-lama memang nampak lah dia punya cycle cycle-nya adalah yelah selain abuse dan sebagainya kan tapi lebih kepada parents So daripada situlah atas galakkan kawan-kawan saya yang dekat dia tahu banyak cerita saya hands on dengan budak. So dia kata Mas kongsilah dengan kami kan kita ibu bapa muda kan walaupun umur saya dah 41 tapi sebab saya kahwin lambat so anak kita lebih kurang saya tengok Puan Sarah pun 7 anak kan saya baru 3 lah kan so anak saya umur berapa 10, 7, 4. InsyaAllah hari Isnin ni 3-3 dapat hantar sekolah tu untuk saya lah lega sebab saya tengah menamat tengah dalam proses akhir penulisan tesis InsyaAllah doakan hang ke kan gundah gulana pula hang okey kalau hang ke apa bagi tahu hopefully internet saya. Waalaikumsalam puan saya tak nampak nama saya nampak Facebook user je. Jadi maafkan saya tak dapat sebut nama lah dan saya pun tak buka Facebook tapi dekat StreamYard ni saya nampak semua Facebook user kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi malam ni insyaAllah kita akan kalau tengok soalan Puan Sarah tu yelah Puan Sarah busy kan saya pun nampak lah busy kan. Jadi soalan tu saya pun baru baca pukul 8.50 saya pun nak dekat-dekat masuk 8.50 tadi. So macam mana kita nak pastikan kita sebagai ibu, saya yakin ibu-ibu mami happy agent ni dia mostly degree master maknanya bukan calang-calang orang orang-orang yang hebat. Dari segi akademik tu saya rasa dah reach lah ke satu level orang kata optimum tu ada master degree mungkin ada yang PhD So by akademik kita semua okay kita survive lah tapi bila once kita kahwin ada anak dan bekerja dari rumah kat situlah menguji kan diri kita betul Okay, terima kasih puan yang terakhir saya tak tahu nama join Telegram channel Okay, jadi apa yang saya nak kongsi daripada soalan Puan Sarah tadi nak make sure kestabilan emosi mungkin saya boleh share tips
saja tips yang terbaik lah. Maksudnya dari kajian kebanyakan kan, dan juga seminar yang juga saya hadiri dan saya pun melakukannya. Jadi ada beberapa perkara penting yang saya nak kongsi, mudahan kita boleh faham bersama. Okey, yang ni saya dah biasa share sebab saya tak ada whiteboard. Okey. Mungkin ada yang first time tengok atau mungkin dah biasa tengok kalau webinar saya tu saya share penat emosi nama webinar tu. Okey, jadi kalau tengok piramid ni, okey, P tu adalah fizikal kita lah, badan kita. So kita sebagai ibu yang bekerja di rumah memang tak ada cuti lah, memang tak ada cuti 24/7. Saya faham sebab saya dah 3 tahun ni memang duduk rumah. Kan sepanjang PKP tu dengan anak tiga-tiga thinking kan sangat high demand, faham lah lebih kurang walaupun kita tak 100% sama tapi lebih kurang begitu. Memang sangat mencabar. Kita akan penat fizikal. Okey, jadi yang pertama untuk kestabilan emosi kita akan bermain dengan piramid ni iaitu yang paling bawah, kesihatan fizikal kita iaitu body kita. Okey, once kita jatuh sakit, kita pun boleh rasa kan. Kalaulah aku sakit kan kita bermonolog Kalaulah aku sakit, adah siapalah nak uruskan, maknanya baju anak kan, kalau anak pergi sekolah kan bekal dia, kita je yang tahu. Baru ni saya, yelah kelang kabut tu biasalah saya. So pagi-pagi tu saya kalau buat breakfast maknanya saya tak boleh nak pergi bersenam kat luar dengan budak lah pagi-pagi kan. So saya sediakan breakfast, so saya minta suami sediakan pakaian. By right pakaian tu buat semalam tapi hari tu buat pagi. So bila dah petang tu tengok pakaian anak itu bukanlah seperti yang saya punya spek. Kita ada spek kita kan, maknanya spesifikasi kita lah. So maknanya kita rasa kalau saya mati habislah. Kalau saya tak sihat, kalau saya demam, memang habislah rumah. Kita rasa begitu. Tapi sebenarnya insya-Allah bila kalau kita masuk hospital ke apa, sebenarnya suami kita boleh handle walaupun tidak sempurna. Tetapi lebih kurang dia akan, manusia dia ada survival ability, kemampuan untuk survive. Kalau kita duduk hutan pun kan tak ada elektrik pun kita akan survive. Okey, tapi nak cakap tadi panjang-panjang cerita, kita kena jaga kesihatan fizikal. Sebab kita akan ada rasa gundah gulana kalau kita sakit, habislah keluarga kita. Tapi saya nak bagi tahu sebenarnya Allah jaga keluarga kita. Kan kalau kita rasa anak tu sangat manja, tak bantu kerja rumah, insya-Allah anak sulung kita, anak kedua kita boleh melakukannya. Mungkin dia boleh basuhkan berak adik dia, mungkin dia boleh masak. Tapi core-nya untuk stabil emosi ialah fizikal kena elok. Okey, bila fizikal kita tak elok tu maknanya kita too tired, sangat penat, sangat physically kita very tired. So emosi kita akan burst macam meletup pop kan. Itu memang yang tu sebabnya piramidnya ialah kesihatan fizikal kita perlu kita jaga. Okey, kita kena jaga kesihatan fizikal, yang tu nombor 1. Dan bila sebut fizikal, kita kena ada ilmu tentang pemakanan. Okey, saya bukan pakar pemakanan tapi kita boleh Google lah, ataupun saya yakin ibu-ibu ejen Mami Happy ni sangat hebat, dah ada dah petua pemakanan masing-masing. Okey, so kalau kita too much, terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak makanan proses, terlalu banyak gula terlalu banyak yalah makanan segera kan, proses semua, sebenarnya memang dia ada efek dekat dalaman kita. Secara penerangannya panjang lah chemical dia dalam badan. So pemakanan kena jaga. Jadi kalau kita cara berfikir tu nak masak terlalu hebat sebenarnya ada strategi. Kalau pergi dulu 2015 saya jumpa Puan Sarah dekat kursus apa nama, Super Mami lah, Puan Husna Harun. So dia ada strategi masak bagaimana, yang mana kita order ke ataupun yang kita ibu duduk rumah kan, kita masak seminggu sekali, dia ada sistem. So dekat situ kita boleh jaga pemakanan kita dengan baik lah. Sebab bila kita jaga pemakanan dan teratur, ada jadual, kita akan kurang rasa bersalah. Mungkin ada antara ibu-ibu 2022 punya matlamat ialah mungkin nak memasak
Kalau dulu tak sempat masak tiap hari beli, so kita ada aim mungkin nak 3 kali seminggu memasak contoh So itu matlamat baru kita. So kat sini bila fizikal, jaga pemakanan. Banyakkan air masak, banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi kalau sayur tu tak sempat masak, kita guna timun, kita guna ulam, salad kan. Yang tu paling cepat dan berkhasiat. Jadi pagi tu kita punya susah nak masak tu, breakfastnya ialah buah-buahan. Ada satu fasa tu keluarga saya memang suami saya buat buah-buahan lah sarapan kita. Sebab kita nak train anak makan buah. Tapi saya ni suka makan karbo juga, jadi saya akan masak juga nasi goreng ke mi goreng ke saya rasa puas hati. Atau pancake untuk anak So pemakanan kat fizikal itu untuk stabil emosi pemakanan kena jaga. Dan sebenarnya bila stres memang secara psikologinya badan kita akan hunger, kelaparan untuk makanan yang karbo tinggi dan juga berminyak lebih. So kita stres sangat, kita pun makan kek contoh dia bolehlah melepaskan stres tapi dia akan beri efek. Kan jadi caranya boleh makan tapi berpada-pada lah. Bukan tak boleh. Macam coklat ke boleh tapi makan berpada. Kalau kita buat masak kek, cheesecake ke atau kek coklat contoh kalau sempat masak lah kan. So kita akan bagi jiran supaya rumah kita dapat slice yang sikit je. Kat situ kita akan berkongsi kalori dengan jiran-jiran kita. Itu contoh Okay, so pemakanan kena jaga dan P tadi fizikal yang badan, juga jaga tidur. Saya rasa semua orang tahu bila kita tidur cukup dekat PFC ni kita punya prefrontal cortex ni akan berfungsi dengan lebih baik. Kita boleh berfikir dengan lebih rasional. Tapi kalau kita tidur tak cukup, kita sendiri boleh rasa bila kita bangun pagi dah marah anak, kan stres, emosi tak stabil sebab tidur tak cukup. So make sure tidur cukup. Okay, kalau berapa jam kuantitinya, kalau kajian banyak kata 8 jam lah. Okay, tapi bila saya kaji pasal topik tidur, kita ikut Dr. Rizal kan. Dan kita tengok Islamic punya kan, dan jam kan. So saya boleh kata malam tu 5 jam dah cukup. Tapi nak curi masa siang, tengah hari tu untuk tidur 27 minit. Kalau kita berjaya tidur nap kalau anak kita pun dia huru-hara kan tapi bila dia berjaya tidur, dia bangun dia mood dia better. Tu kanak-kanak kecil dia kena ada nap So orang tua macam kita pun kalau dapat adakan tidur tu lah. Tapi andai katalah tak dapat sebab siang tu terlalu pack, so kita akan guna kaedah tidur pukul 9 ni lah yang lepas isyak tidur. Tapi bangun pukul waktu tahajud tu pukul 4. Yang tahajud tu nanti saya cerita tentang spiritual sebab spiritual ni paling powerful. Kalau kita jaga spiritual dia akan cut across, dia akan ke bawah. Saya guna tengah kalau spiritual kita jaga dia sampai ke bawah, everything akan jadi sangat stabil. Tapi sekarang saya cerita pasal fizikal dulu. Okay, pemakanan. Okay, yang kedua tidur. Okay, yang ketiga exercise. Boleh tak boleh nak tidur siang Okay. Okay, ada baby kan. Okay, saya kalau ada baby kan saya ambil kesempatan tidur sebab apa? Sambil menyusu tu memang tidur sekali. Okay, sebut senang banyak air masak, sayur-sayuran, buah-buahan tapi kita ni gaya pemakanan kalau ikut nafsu, benda tu dia jadi kecil CP. So sebenarnya bila kita sihat mungkin ada orang dia jual produk kesihatan tapi pada saya bila kita amalkan pemakanan sihat sebenarnya yang tu taklah perlu sangat. Saya pun tak adalah ambil multivitamin apa, tak ada. Tapi bolehlah nak ambil B-complex, vitamin C sebab pemakanan kita tak cukup kan. Tapi lebih kurang kita punya budget monthly memang akan ada besar weekly bila kita beli buah dengan sayur, buah. Dan bila anak lapar sebab anak saya eczema, so ada satu momen beberapa tahun tu kami tak ada biskut, tak ada roti. Tak ada jajan langsung. So tahun ni baru nak start jajan. Bukanlah jajan macam beli biskut. So macam anak saya kata siang tadi nak Mr. Potato. Saya kata Mr. Potato tak boleh. Dia proses, dia garam tinggi MSG. So kita tukar kerepek ubi. Kan so kita keluarlah cari kat Kangam mana kedai kerepek. Ada beberapa tempat so kami pergi. Tapi suami saya sebenarnya tak bagi. Suami saya tak bagi sebab benda tu still jajan. Tapi saya beli jugalah kan. Tapi maksudnya
Saya nak bagi tahu bila kita nak jaga pemakanan, ada satu zaman tu kamilah, keluarga kami, jajannya ialah buah-buahan. So anak dah lapar sangat, biskut roti tak ada, mana saya ngamuk-ngamuk Masa tu anak saya 6 tahun yang sulung. So sekarang dah 10 tahun kan. So kita explain kat dia tentang pemakanan keluarga So lama-lama dia terpaksa makan. So jajannya ialah buah-buahan dengan kurma dan juga kekacang. So pergilah kedai makanan sunnah kan, kat Perlis pun ada, kalau kat Shah Alam tu Mahnas apa kan, memang kita saya ingat Shopee pun ada. So kita memang akan ada allocation budget untuk makanan yang baik, sebab bila makanan elok, emosi kita elok dan kita lapar sangat dan tak sempat, kita makan kurma, insyaAllah kita akan kenyang. Dan ada ibu-ibu dia sangat rajin, dia buat paste kurma macam bulan puasa tu paste, so dia ambil sesudu, dia bancur dekat air susu ke apa blender kan, dia akan mencukupi. Sebabnya bila kita stres, ingat ayat saya, bila kita stres memang kita punya badan akan hunger, kelaparan untuk lebih karbo dan juga lebih kolesterol. Kat situlah datangnya, saya pun sama, saya pun stres tau bila saya order KFC kan, order Pizza Hut, saya order tapi saya ingatkan balik, kurangkan. Okay, kita sama-sama maknanya bukan saya beritahu ni yang ideal kan, tapi sejauh mana nak buat tu kita perlahan-lahan kita kurangkan. Okay, boleh boleh faham Okay, exercise tak cerita lagi. Okay, tadi tidur. Okay, tidur kita ada tidur yang the best memang tidur malam lepas isyak dan gelap, maknanya tak ada cahaya semua tu kan. Sebab otak kita perlu rest dan tidur yang cukup. Kalau siang tak dapat curi 30 minit tu, 27 minit, dan kalau siang berjaya dapat 27 minit, kita cover tidur malam 30%. Okay, saya pun ada hari-hari tertentu yang saya tak boleh tidur siang. Memang ada. So apa yang berlaku ialah saya tidur awal. Pukul 9 lebih tu sampai dahsyat tidur kan. Sampai pagi kan. Sebenarnya dalam hati ada niat nak bangun tahajud. Okey, jadi kalau pukul 9, so 3 campur 5, 8 so kita akan bangun 5 pagi. So 5 pagi tu sempatlah kita tahajud. Itu spiritual jadi tidur ialah 8 jam. Lepas tu kena gelap. Tapi kalau kita jenis anak kita tidurkan awal and then malam-malam baru kita nak buat ambil order apa semua kan. So malam tu kita ambil extra mungkin 2 jam buat kerja malam So kita tidur pukul 11. Okey lah pukul 11, so sebenarnya boleh bangun pukul 4. Tapi syaratnya kena tidur siang setengah jam. Tu tidur lebih kurang cerita tidur ni. Okay, terima kasih kerana berminat Minta maaf tak dapat sebut nama sebab dekat StreamYard ni dia keluar Facebook user sahaja. Okay, boleh tidur tu. Okay, Facebook saya biasa-biasa je lah, tak adalah aktif sangat kan, sikit-sikit. Okay, so pemakanan jaga, tidur jaga, yang ketiga exercise. Okay, kalau saya punya webinar banyak kali saya kata exercise kena ada. Kena ada ni tahap wajib lah. Kan, tapi bila berborak dengan suami saya memahami lah isu-isu mak sebab saya pun mak juga, mak yang biasa kan, emosi ada turun naik. So dia kata abang rasa ibu-ibu ni dia tak sempat exercise, betul tak? Saya kata mami rasa iyalah kan, mana nak sempat, sebab kerja banyak, anak bertenggek kat kita kan, kita nak pergi playground pun dia bertenggek, memang demand dia very high. So sebenarnya kerjasama pasangan sangat penting untuk tolong tengok anak. So saya akan kata macam ni, the best ialah, bukan the best, ideal tukar, ideal tu ideal, tukar optimum. Optimum ni maknanya cukup syarat lulus Optimum ialah seminggu perlu exercise 3 kali. Seminggu 7 hari kan. So kena 3 kali dan setiap kali tu 30 minit. So total 1.5 jam lah. Kalau kita banyak duit, kita boleh bayar untuk gym berapa ratus sebulan dan kita pergi. So dekat gym kita buat 1.5 jam, seminggu sekali. Itu pun dah recharge kita punya energy tu, macam lega lah seminggu sekali. Kan exercise Okay, tapi kalau kita tak ada allocation duit tu untuk pergi gym, tak dan kan, nak buat berbasikal macam saya memang rajin lah berbasikal kan.
tak, dan so saya akan kata 10 minit sehari pun tak apa. 10 minit and then 10 minit and then 10 minit, dah dapat 30 minit. Maknanya dalam sehari tu 3 kali, dan 10 minit tu ialah brisk walk. Kan, dan zaman PKP ramai dan saya pun beli treadmill. Sebab suami saya bagus, dia kata bila beli treadmill tu, mak-mak ni bila nak berkeluar senam, dia kena fikir banyak. Tudung kan, seluar tracksuit kan, macam renyah, banyak sangat persiapan. So abang rasa kalau beli treadmill ni sebenarnya memudahkan mak-mak. Suami saya kata ya betul kan, betul, sebab kita baru nak pergi treadmill pun anak dah sibuk-sibuk nak naik tau. Okay, jadi sebelum anak bangun kita dah treadmill. Kalau boleh lah, okay, katalah tak boleh 10 minit. Okay, anak-anak ibu nak treadmill 10 minit. Okay, kalau apa-apa nak susu ke nak apa, minta kat ayah. So suami kita kena kerjasama, sebab bagi tahu suami kalau emosi saya tak okey, saya kena jumpa doktor psikiatri, saya dah depression kan, saya kena makan ubat. Abang lah yang kena jaga keluarga kita dengan 5 anak kita, 7 anak kita contohnya, atau 3 anak kita. So suami kena bertanggungjawab. Kalau suami tak support, susah, memang susah, sebab kita pun bekerja membantu ekonomi keluarga. Jadi suami wajib untuk support. Okay, jadi exercise tadi optimum adalah 3 kali seminggu, setiap kali 30 minit. So total 1 minggu ialah sejam setengah. Okay, jadi saya share jadual saya macam ideal tapi lebih kurang bila buat jadual ni saya dah bayang itulah yang saya lakukan setiap hari. Cuma selama ni jadual saya dekat kepala. So baru ni saya pergi kursus untuk habiskan tulis tesis. So saya belajar untuk tulis jadual masa saya selama 168 jam untuk 7 hari seminggu. So bila buat jadual sebenarnya sangat bagus, sebab orang intuiting macam saya, dia jadual dalam kepala macam bayang-bayang je. So saya tahu satu hari saya dapat buat 8 slot. 8 slot bersamaan 4 jam. Untuk tulis tesis pun dah satu kejayaan besar saya lah dan satu slot ialah 30 minit. Dah 30 minit tu pula pecah 2, 25 minit menulis, 5 minit baru tengok WhatsApp. Kan WhatsApp saya ada banyak dengan Telegram, orang tanya soalan kan. Itu saya. Maknanya jadual saya sangat fleksibel dan dia berbentuk bayangan. Tapi bila the moment saya tulis jadual saya selama 168 jam seminggu, sebab satu hari 24 jam 24 kali 7 168, baru saya nampak dan saya rasa bahagia dan senang hati. Saya rasa ibu-ibu mungkin di luar sana ada So kalau jadual saya ni, okay, mungkin tak nampak okay, tapi nak cakap bila dalam jadual memang ada allocation untuk senaman. Dan saya tahu kalau hari anak saya sekolah, saya tak sempat senam. Nampak, hari anak sekolah, saya brisk walk tu selepas anak pergi sekolah. Maknanya sebab saya kan suri rumah kan, anak dah pergi sekolah, saya balik rumah baru saya brisk walk. Dan hari saya berjaya brisk walk tu, bila balik memang saya fokus dan saya boleh buat kerja. Ni alhamdulillah lah, anak baru je pergi sekolah, sebab anak yang kecil 3 tahun lebih tu dah pergi sekolah baru Okay, so Sabtu Ahad, bila anak tak pergi sekolah, brisk walk saya ialah awal sikit pukul 7. Kan, dan kita includekan anak lah. Dan petang-petang bila nampak matahari, saya punya playground dengan anak tu masuk jadual. Jadi bila masuk jadual, kita akan tak ada rasa bersalah sebab kita sangat fokus dan kita tahu lepas nak buat apa. Isunya bila tak ada jadual, orang lain ambil masa kita sebab kita tak ada jadual. Kan. Tapi bila kita ada jadual, macam Puan Sarah ajak saya kan, saya okey sebab saya tahu jadual saya memang free kan. Jadi bila dia minta bagi perkongsian ni, okey, tak ada masalah saya tak rasa bersalah sebab saya dah ada jadual. Dia nak cakap jadual sangat-sangat penting maksudnya bila kita ada jadual, senaman yang P tadi juga masuk dalam jadual kita. Dan bila masuk jadual, masa tu kita akan ada jadual bila masa nak jawab WhatsApp untuk orang nak order. Dan suami saya pun, sebab kawan saya ramai ejen Mami Happy, so suami saya kata kalau abang lah tak rajin nak layan WhatsApp orang nak order-order kan, suami saya lah, abang akan buat sistem. Suami saya start sistem. Sistem maknanya saya rasa ibu-ibu pun ada kot kan, bila kita WhatsApp je dia automatik keluar kan. Itu bahagian bisnes lah. Jadi benda tu akan bantu kita lah. Jadi maksudnya bila kita ada sistem, dia akan bantu kita dalam manage bisnes bila kita di rumah.
So kita tak perlu rasa bersalah sebab kita ada jadual pukul berapa kita nak check in untuk jawab orang nak order tu. Contohnya kita jawab waktu pukul 3 petang masa anak tengah tidur. Kan, dan saya tahu jadual waktu kita nak tengok WhatsApp tu tidak perlu lama 2 jam. Dia mungkin pada saya lah, saya agak 20 minit, 25 minit fokus dia dah jawab. Maknanya sehari 3 kali je. Kalau saya lah, sehari 3 kali je tengok WhatsApp untuk jawab lah. Jadi maksudnya jawab WhatsApp tu masuk dekat jadual. So kat situ akan bantu. PQ ni termasuk juga jadual lah. Sebab dalam jadual ni untuk kesihatan fizikal kita ialah kita bergerak. Bila kita bergerak maknanya kita check in masuk dekat laptop je, kita jawab order orang apa semua kan. So kita tahu kita nak jawab tu pukul berapa. 30 minit, 30 minit, 30 minit. Lepas nak tidur 30 minit. Kan, jadi sejam setengah sehari. Contoh contoh sajalah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, so puan yang tu kata kan tak ada nama, minta maaf Facebook user kata matlamat 2022 jaga pemakanan. Matlamat saya 2022 ialah fokus. Sebab saya bila tak ada jadual kan saya tak fokus. Jadi tahun ni ialah tahun saya fokus, insya-Allah. Jadi petua untuk kestabilan emosi, jaga kesihatan fizikal. Untuk sihat memang tak boleh lari daripada topik pemakanan. Tak boleh lari daripada topik tidur yang betul, yang berkualiti, dan tak boleh lari daripada topik bersenam. Pengalaman saya, memang saya handle staff dan saya akan paksa doktor-doktor saya pun saya akan sebutlah. Doktor ada duit lebih kan, bolehlah pergi gym kan. So dia akan kata penat Puan Maznah, balik kerja saya balik nak tidur. Saya kata okey, tidur adalah rest, tapi bila kita fikir penat, kita tak buat pun. Sebenarnya buat dulu. So alhamdulillah dia buat. Bila dia pergi, dia kata betul lah, bila saya pergi habis kerja saya terus pergi gym, bersenam-bersenam, saya rasa saya lebih fresh. Saya kata ya, sebab penat bersenam dia tak sama dengan penat buat kerja yang guna otak tu. Sebab penat bersenam sebenarnya tak payah fikir, kita guna body kita gerak je. Maknanya kita rhythm kita gerak kan. Tapi saya sambil bersenam tu saya buat skrip jugalah. Kan bila dengan Puan Husna Harun dulu beberapa tahun lepas saya belajar kan, so saya gunakan skrip tu lah. Maknanya kalau saya ada worry, bimbang, so saya punya skrip sambil brisk walk tu adalah kebimbangan bukan Tuhanku, Allah Tuhanku. Saya ulang. So saya bersenam tu 3 round tu dapat 25 minit lah. 25-26 minit. So bila saya brisk walk tu sambil skrip tadi, tiba-tiba saya bimbang tu dah tak ada. Saya bimbang sebab tesis kan, bukan senang kan, banyak cabaran kan. So saya kata kebimbangan bukan Tuhanku, Allah Tuhanku. Maknanya kita tak nak besarkan masalah, sebab masalah tu sebenarnya kecil, tapi kita besarkan dia. Jadi masalah tu makin menghantui kita. So skripnya ialah kebimbangan bukan Tuhanku, Allah Tuhanku. Maknanya kita nak besarkan Allah. Bila kita besarkan Allah, kita akan besarkan solusi. Sebab benda tu sebenarnya bermain dekat minda dan hati kita, dan syaitan pun cucuk-cucuk. Sebenarnya benda tu tak ada apa. Katalah kita bimbang kewangan, so skrip ni ialah kebimbangan lah. Katalah isu saya tak fokus kan, bukan tak fokus bukan Tuhanku, saya tak ingat, tapi berkecamuk kan, berkecamuk bukan Tuhanku, Allah Tuhanku, kan lebih kurang skrip dia. Kan malas, kadang-kadang saya malas bukan Tuhanku, Allah Tuhanku. Saya buat so dia okey lah. Jadi okey, PQ tadi, senaman tadi, buat jadual. So dalam jadual tu ada senaman, walaupun senaman tu ialah 10 minit tak apa, sebab key dia adalah buat, walaupun sedikit tapi konsisten, hasilnya pasti ada. Berbanding fikir, lepas tu bagi alasan dan tak buat, kita takkan dapat. So orang yang berjaya ialah orang yang bertindak dan dia buat. Benda ni key maknanya strategi, kalau buat confirm jadi. Bersenam lah. Boleh ke? Itulah skrip saya lah, kebimbangan bukan Tuhanku, Allah Tuhanku. Boleh Oh, bimbang tak ada order. Allahu Akbar. InsyaAllah bila bimbang dah hilang, saya ingat Puan boleh guna law of, ada orang argue juga law of attraction kan, tapi sebenarnya dekat hadis kursi tu dia ada attraction juga. Lagi kita dekat dengan Allah, Allah pun lagi dekat dengan kita kan. Ibaratnya kalau kita berjalan kaki,
Kan hadis kursi tu kan, Allah tu berlari-lari kepada kita. Kan jadi kalau kita dekat nanti jaga masa, jaga solat awal kan, rezeki tu akan melimpah ruah lah insya-Allah. Sebab rezeki tu sebenarnya Allah tu boleh buka lah, boleh tutup, boleh buka. Kan maknanya anytime kan. Jadi jaga je solat tu, jaga solat. Dan jaga keluarga. Bila kita jaga keluarga, keperluan mereka cukup kan. Benda-benda bisnes ni macam kecil je lah. Bila saya belajar tulis tesis tu, satu hari 40 minit je. 40 minit. Aku tulis macam 4-5 jam kan. 40 minit je. Tetapi konsisten. Maknanya quality. So bila saya belajar cara tulis tesis yang betul tu, tesis tu kecil je. Tapi yang nak diuruskan ialah hidup kita seluruhnya. So hidup kita seluruhnya banyak. Urus diri, urus anak, urus suami kan. Urus bisnes banyak kan. Jadi katalah bisnes tu ialah dekat tesis saya. Bisnes ialah tesis saya. Contoh So bisnes tu kecil je. So yang banyak lagi 80% tu ialah uruskan hidup kita. Kan tidur kita, pemakanan kita, senaman kita, kan yang tu yang kita nak jaga. So insya-Allah bila yang ni kita jaga solat kita jaga, zikir kita jaga. So bisnes tu yang kecil tu dalam 10% dia akan mengalir dengan mudah insya-Allah. Lebih kurang lah yang boleh saya kongsi. Okey, alhamdulillah. Okey. So tapaknya ialah fizikal. Bila fizikal okey, yang lain okey. Sebab bila kita tumbang, kita tak sihat, kita sakit kepala, sakit badan, kan emosi pun tak okey, kan ke laut lah. Kan solat pun lagi ke laut. Jadi uruslah fizikal tu. Termasuk fizikal juga cara kita basuh baju seminggu mungkin 2 kali seminggu. Tapi banyak kan. Banyak macam 3 round kan. Terpulang ke masing-masing. Masak kita seminggu sekali and then kita boleh panaskan je. Itu sistem. Itu fizikal. Termasuk ruang kerja macam kawan saya Puan Faraliza tu bila saya tengok okey betul saya belajar dengan dia kan. So ruang kerja tu ialah on the go, dekat on the way pergi dapur kan. Saya pun dapur depan dia kan. So bila saya PKP tak boleh buat kerja sebab anak depan rumah mata kan. Kan saya nak buat kerja tesis kan. So suami saya buatkan ruang untuk saya supaya saya boleh on the go. Maknanya anak tidur pop lari 10 minit pun tak apa. Jadi saya rasa semua ibu ada tempat bekerja kita yang on the go tu lah. Sambil masak pop datang sekejap buat. Contoh kalau kita jenis yang boleh buat begitu ya. Okey, jadi jaga setting ni semua fizikal. Jaga fizikal jaga diri, kan buat jadual, insya-Allah tapak kita kukuh lah. And then barulah ilmu, IQ tu intelek mungkin ilmu bisnes kita. And then ilmu untuk emosi. Okay, untuk emosi nanti saya share di hujung. Saya akan share satu teknik lah. Nanti kejap lagi kita buat sama-sama Okay, last kali SQ ialah spiritual. So ramai kita malam ni saya yakin sedar kita punya niat bisnes tu apa kan, ekonomi kan, kita ada relationship ni spiritual ni dalaman niat kita kan. Sebenarnya kita nak bantu, saya ingat semua ibu sama kita nak bantu para ibu bapa di luar sana ada produk yang bagus, berkualiti supaya mereka boleh buat aktiviti dengan anak dan meningkatkan bonding ibu bapa dengan anak walaupun ibu bapa tu busy. So sebenarnya kita membantu ibu bapa di luar sana orang kata apa, sebagai sumbangan kita kepada masyarakat ummah lah. Kan, dan ada produk kita pun direct Al-Quran kan, yang lain tu akademi anak kan ikut usia, lepas tu ada apa dah mula benda-benda tu kan. Jadi bila kita letak niat bisnes kita tu bentuk ibadah kan, kita strong lah. Dan selain tu spiritual direct lah, maknanya kita jaga solat, kita zikir. So pengalaman saya bila zikir Fatimah tu jadi jugalah. Zikir Fatimah tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kan. So bila malam tu penat tu baca zikir tu. Tapi cara saya, sebab saya malam tidur terus pengsan. So zikir tu saya letak dekat lepas solat. Kan, so lepas solat saya ambil masa beberapa minit buat zikir. So subhanallah tu 33, saya buat cara saya lah, cara masing-masing saya buat subhanallah 33 kali.
Alhamdulillah 33 kali, kan Allahu Akbar 33 kali. Dan depan tu saya buat istighfar dulu. Setiap kali solat tu ada istighfar. So 5 kali solat tu boleh dapat dalam 500 kali sehari. Kalau rasa 100 tu banyak, kurangkan jadi 33. Jadi zikir tu jaga. Jaga, jadi bila kita jaga kita punya spiritual, Allah akan jaga kita seluruhnya. Sebab spiritual ni, S ni, dia kan kemuncak kan. Dia boleh cut across ke bawah. So andai kata kita sakit dan kita tak mampu nak physical solat movement tu, tapi kita solat secara kedip-kedip mata, contoh sebenarnya the whole body kita memang meneruskan rutin solat yang masa kita sihat tu, dan dia punya pahala tetap dapat. Ni ustazah dekat AA Plus lah. So bila semua orang dengar tu, oh kita period, so bulan Ramadan, orang lain tarawih, kita tak boleh duduk belakang buat makanan. Tapi dia kata sebab kalau kita tak period, kita solat biasa dan kita solat tarawih. So semasa kita period dan kita tak boleh solat tu, kita uzur kan, sebenarnya pahala tu masih counted, masih dikira. Jadi semua wanita-wanita ada tu lega kan. Okay, tapi saya tengok contoh klien saya yang terlantar dan tak boleh solat. Tak boleh solat physical movement tu lah, tapi dia solat yang tutup kelip-kelip mata tu. Tetapi dia jaga spiritual, dia jaga solat tu. Dan dia pun selalu bermonolog dengan Allah lah, dan dia dah meninggal. Dia 7 tahun duduk hospital, kelas 2 kami lah dekat hospital ni. So anak-anak dia membesar, kan tu ada isu lah sebab duduk hospital lama sangat. Tapi saya observe dia, bila dia jaga spiritual, walaupun physical dia tidak mampu untuk yang bersenam macam kita lah, tak mampu brisk walk kan, sebab dia baring. Tapi spiritual dia jaga, sebenarnya dia boleh junam, dia boleh cover, spiritual ni boleh cover keseluruhannya. Itu kalau fizikal tak mampu lah. Tapi sebab kita fizikal mampu, kita kena bergerak lah, kita kena buat senaman tu. Boleh panjang saya cakap ni. Okey, setakat ni boleh kan mampu solat kan, Puan Sarah. Terima kasih banyak Puan Mazna. Okey, soalan yang seterusnya adalah sebentar nak saya. Mungkin soalan yang seterusnya adalah macam mana kalau kita berniaga, bekerja, kita bekerja dengan anak-anak, kita berniaga dengan anak kan. Especially yang suri rumah dekat wanita, yang suri rumah yang bekerja di rumah lah. So macam mana dia nak, ada setengah usahawan dia rasa macam susahlah aku nak buat adaptasi berniaga bersama anak-anak, contoh kan. So how to diorang untuk menerimanya sebagai sesuatu yang benda ni bukan sesuatu yang susah, macam tu. Okay, so mungkin boleh saya kupas sikit ni. Jawapannya dah ada daripada ayat Puan Sarah. Semalam saya buat live tu, saya cakap pasal persediaan anak pergi sekolah. So saya punya petua tu, bukanlah petua, macam tips tu 5. Yang pertama, so pertama tu saya fikir tips pertama tu boleh cover untuk apa-apa situasi lah. So yang pertama ialah acknowledge. Acknowledge maknanya kita mengakui. Maknanya bila kita macam kalau anak pergi sekolah so saya kata acknowledge anak tu akan ada fear, ketakutan dia sebab dia kena pergi tempat baru lah. Kalau 7 tahun sekolah rendah kan, kalau 5 tahun tiba-tiba pergi tadika, sebelum tu rumah pengasuh. So dia, ataupun anak yang 2 tahun pertama kali pergi play school contoh jadi petua pertama ialah acknowledge. So acknowledge anak tu ada kebimbangan. Tukar setting kita acknowledge. Syarat pertama ialah precondition kita acknowledge yang mana kalau ibu bekerja di rumah, keadaannya memang tidak sama ideal macam kerja pejabat lah. Kerja pejabat mana ada kanak-kanak di tepi, memang kerja lah, setting dia kerja. So bermakna bila kita acknowledge yang gaya bekerja memang begitu, kita akan menurunkan rasa marah tu sebab ekspektasi kita ialah kita boleh perform, boleh buat. Macam saya pun kadang nak jawab email kan, atau jawab orang tanya soalan, kadang soalan yang nampak dekat support group tu ramai lah tanya soalan. Tapi yang soalan PM individu pun sangat ramai, dan soalan tu panjang kan. So saya akan allocate 1 jam sehari untuk jawab soalan.
Tapi bila saya baca je saya macam tak sabar nak jawab. Lepas tu anak datang. Jadi macam kan sebab saya kat situ ada expectation. Expectation ialah saya nak buat yang the best, which is good. Kita punya expectation tu sangat bagus sebagai ibu yang bekerja di rumah. Ekspektasi kita ada aim, target dan sebagainya. Tapi kita nak redakan, orang kata macam air lebat ke apa, nak legakan tu ialah kita punya priority pada saya lah. Priority saya pun pergi kursus tau. So kursus lain tu saya tengok sama, jawab dia punya tips sama. Priority ialah bukan kerja tadi tapi anak. Sebab anak ni ialah kerja kita. Kita bekerja, kita punya jawatan ialah ibu. Jadi priority ni ialah anak. Jadi di saat saya pun macam nak jawab email macam tengah type ni separuh jalan. Ish. Kan kadang-kadang saya kunci pintu. Lepas tu anak, mami kan. Kan ada rasa geram sebab kita ni. And then saya stop. Saya take nafas. And then saya buka pintu. Ya, apa dia anak-anak. Ni anak kan. Okay, ni kita uruskan. So urgency kat situ, priority memang anak lah. Sebab apa diorang tidak memahami dan kalau katalah anak tu umur 10 tahun, kita umur 40. Mana mungkin dia memahami seperti orang yang dah bekerja umur 40 atau kita 30 tahun kan. Jadi kita perlu adil di situ. Adil kan meletakkan sesuatu pada tempatnya kan. So kita adil di situ, anak 10 tahun, anak 7 tahun, anak 4 tahun kita. Apalah yang dia faham tentang cara berfikir mak ni yang bekerja. Which is tak adil kalau kita suppresskan dia. Which is saya rasa ramai kita tersilap langkah lah. Which is kita matikan dia. Dah pergi tengok TV, mama nak buat kerja contoh kita matikan dia sedangkan dia ada benda nak cerita. Mami saya tengah buat eksperimen. Kan memang macam tu, momen tu banyak kali berlaku. Stop kerja kita. Stop, prioritikan anak. Lepas tu momen tu dengan anak tu, sebab momen anak bila nak cakap dengan kita, kalau kita suppress dan tahan, kita tak tahu damage yang berlaku kat kepala dia bagaimana, which is itulah belief dia bila dia sampai besar. Saya ada ramai klien kan skizofrenia, anxiety, depression kan, semua-semua tu lah yang dah makan ubat. So somehow memang akan bila explore tu dia akan datang memory dia sebagai anak. So kat situ ada momen yang satu saat saya nak cakap dengan mak saya, lepas tu mak saya busy, mak saya cikgu. Mak saya kata, tak apalah, biarlah, biasalah tu ni kawan-kawan apa, boyfriend kan. Sejak itu, nampak tak budak tu? Sejak itu saya tak cerita dah kat mak saya. Dia buat decision dia kepada umur immature yang tak matang dia tu, mak tak mendengar saya. Mak lebih pentingkan kerja dia. So anak tu ada belief. Dan itu dah yang dia bawa sampai dia besar. Nak cuci balik silap faham dia tu, saya pun pernah buat silap bertahun-tahun. Anak saya masih ingat, mami dulu gini-gini sebut. Fatih, kan mami dah minta maaf, dulu mami gini kan, mami dah minta maaf semua Tapi dia ingat. Nampak susah kan. Jadi maksudnya bila kita buat kerja, anak datang, memang stop kerja, pergi layan anak. Sebab momen tu tak boleh tunggu. Momen tu dia anak tengah peak, excited. So kita respon dengan excited juga. So dia jadi cantik lah. Tapi bila dia excited, kita pun kan suruh dah mama ada kerja. Anak tu punya excited jadi mati. Jadi kalau ikut brain, perkembangan brain neuron kan, dia punya enthusiasm, dia punya semangat memang orang memang saya bacalah buku neuron tu kan, mati yang pruning tu kan. Pruning tu memang sejak umur setahun dah mula pruning, maknanya sel tu mati dah mula nak fokus kan. Tapi kat situ berlaku lagi mati dia punya neuron yang tengah berhubung kan. Jadi petuanya ialah memang dahulukan anak lah. Bunyinya macam gila kan, nak anak kan, kerja kita tak, dahulukan anak, mudahkan anak, insya-Allah Allah akan mudahkan kerja kita. Kadang-kadang kita rasa nak jawab sekarang, kalau saya lah jawab soalan orang kan, tapi kalau saya jawab lambat pun dia okey je. Kita fikir macam nak kena sekarang. Sebenarnya kalau kita jawab lambat pukul 10 malam dan dia masih nak beli kita, dia okey je. Dan dia pun bangun pukul 10 malam contoh. So don't worry, rezeki tu Allah dah tetapkan. Jadi yang penting ingat kerja kita ialah sebagai ibu. Itulah pekerjaan kita yang kita nak utamakan anak tu lah. Yang lain tu masing-masing punya style lah mungkin. Kalau saya Pomodoro lah, Pomodoro timer tu 25 minit fokus,
5 minit rehat. Tapi kalau kita jenis anak tu dah depan mata kan, so Pomodoro kita saya rasa mungkin 10 minutes fokus kerja, 10 minutes pergi layan anak. So dia jadi balance tu, 10 minit buat kerja kita, 10 minit layan anak lah. 10 minit buat kerja, 10 minit layan anak. Saya rasa lah itu agak okey. Mungkin ibu-ibu banyak tips kan, boleh share lah. Mungkin Puan Sarah pun dengan 7 anak kan banyak tips lah. Itu andaian saya 10 andaian saya. And then ada portion saya bekerja dulu. Sekarang kan saya tengah cuti di rumah. Dulu saya kerja, saya balik rumah. So anak macam high demand nak bercakap, nak luah, nak main kan. So saya punya portion saya kata 30 minit main dengan anak. And then 30 minit saya boleh ke dapur masak. Saya punya portion lah 30 minit. Jadi bila 30 minit tu saya fokus main dengan anak, and then saya selitkan. Lepas ni mami nak pergi masak nasi. Kan, lepas ni mami nak masak ayam. Saya sebut. Jadi bila anak tu dah dipenuhi tangki dia, tangki layanan masa tadi, dia dengar kita sebut, InsyaAllah dia akan bagi. Pergilah mami masak. Sebab dia dah puas dapat kita. Sebenarnya anak-anak ni memang kena diprioritikan. Sebab momen dia tu kecil tu sekali. Lepas tu dia dah melangkah kan. Kita pejam celik, anakku dah 13 tahun dah masuk asrama. Maksudnya kita dah terlepas momen tu. Jadi apalah yang kita nak kejar sangat kita tanyalah soalan tu kat kita. Boleh Okey, terima kasih Puan Maznah. Okey, seterusnya Puan Maznah, mungkin sebab kita ada lagi 10 minit lebih kurang untuk ke penghujung program kita pada malam ni. Mungkin Puan boleh share apakah bentuk terapi untuk golongan ibu dan wanita supaya dia lebih cool, dia lebih orang panggil stabil emosinya dalam menguruskan pelbagai perkara. Mungkin ada macam contohnya aktiviti apa-apa ataupun apa-apa teknik ke tips ke? Teknik sangat banyak. Sangat banyak teknik saya. Puan share satu je. Puan share satu je. Intuiting ni dia idea banyak Okey, saya share satu saja. Nanti yang lain insyaAllah kita akan follow kelas Puan lagi selepas ni. Tak apa kan. Kalau andai kata tak ada rezeki jumpa, jadi at least saya dah bagi yang the best. Okay, dengar the best tool untuk mana-mana terapi pergilah terapi mana pun. So the first priority tool yang kita kena kuasai memang pernafasan lah. Saya rasa mungkin kita dah biasa dengar. So namanya relaxation, breathing bunyinya dan breathing, pernafasan saya ada banyak jenis. Saya ada 3 saat punya, saya ada 30 saat punya, saya ada yang 15 minit punya, dan pengalaman saya mendapati yang powerful tu pernafasan 15 minit lah. Saya ada pernafasan 10 minit pun ada. Kan maksudnya lagi lama kita bernafas relaxation tadi lagi power. Tetapi saya akui kita punya kekangan sebab kita sangat busy. Saya pun sama on the go tu macam kan on the go tu nak angkat beg terus keluar, contohlah kan on the go kan. Jadi yang the best kita boleh buat ialah pernafasan 3 saat. So pernafasan 3 saat tu saya baru buat. Itulah dia kan. Jadi pernafasan tu dalam mekanisme sains pernafasan, kalau saya baca kan dia adalah simpatetik, parasimpatetik. So dia kata pada satu-satu masa dekat saraf tunjang kita kan, apa nama dia kan, saraf tunjang kita tu dia akan salah satu saja activate, simpatetik, parasimpatetik. So simpatetik ni kita on the go yang kita stress tu, fight atau flight. So dia tu yang kita marah anak, kita mungkin kecam anak ke, kita sindir, which is benda tu saya pun struggle tapi saya ingatkan diri saya every day. Saya ingatkan morning lah bila saya bangun pagi tu supaya buat setup itu bila kita on the go yang kita stress. So bila kita stress kita tak boleh relax. Sebab nak activate relax tadi, stress tu dia kena tidur lah. Maknanya dia salah satu je akan activate. So untuk activate yang relax tadi hanya dengan pernafasan. Jadi kita dapati bila klien kita stres kan, even nak operate jantung, nak operate nak masuk OT room kan,
Jadi tekanan darah dia tak stabil kan. Jadi biasa doktor akan panggil psikologis lah kita dan kita buat pernafasan. Jadi pernafasan ni saya nak bagi tahu sangat simple, percuma kuasai saja. Bila kuasai saja buatlah saja kan. Dan dia ada dekat badan kita. Maknanya tak perlu cari krayon. Saya dah siap dah krayon. Kok pula nak buat aktiviti krayon kan. Saya ada berjuta-juta teknik. Okey, tetapi kita removekan alat-alatan. Kita balik pada badan kita. So kita ada kan kita boleh bernafas kan. Okay, jom kita buat sama-sama Okey, tutup mata semua. Tutup mata. Okey, pernafasan yang baik sebenarnya belly lah dekat perut. Maknanya bila kita tarik nafas, oksigen tu tak pergi kat dada. Oksigen tu terus pergi kat perut. So perut kita akan kembung lah. Tapi dia panjang cerita dia. Jadi saya buat macam ni. Saya lah biasanya. Saya bangun pagi saya ada 6 rutin kan. Saya lah bangun pagi saya ada 6 rutin dan rutin tu jadi beberapa minit. So saya minum air suam. Saya lah minum air suam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lebih kurang biasanya 3 teguk lah. Okay, lepas minum air suam, lepas tu saya buat pernafasan dalam. Saya tarik nafas, and then saya hembus. Okay, saya tarik nafas, saya hembus kat mulut. Saya tarik nafas, saya hembus kat mulut. Saya dah rasa tenang. Saya lah, kan. Tadi tu pernafasan 3 kali. 3 kali pernafasan, so mungkin 9 saat. Okay, jadi kita ni bila stres yang on the go tu, bernafaslah 1 kali yang 3 saat tadi. Maknanya tarik nafas, and then hembus kat mulut. Sebenarnya kita dah relax. Kita dah activatekan parasimpatetik tadi untuk relax. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, tak bernafas yang intentionally paksa diri bernafas. Kalau tak paksa memang kita bernafas setiap hari. Tetapi yang ni kita push diri tarik nafas. Kan? Kalau kita tak buat tadi tu, kita bernafas biasa, sebenarnya kita akan jadi simpatetik tadi tu yang stress tadi, fight atau flight. Flight tu macam, dah lah anak-anak ibu tak nak dengar, ibu nak keluar rumah. Ibu bawa kereta, tinggal anak kat rumah. Sebab ibu dah flight, dah tak tahan. Flight ni macam kita terbang. Ataupun fight maknanya, apa ni rumah sepak, abang ni tak boleh kongsi dengan adik, kita fight dengan anak. Kita 30 tahun nak fight dengan anak 2 tahun, anak 5 tahun yang bergaduh dengan adik 3 tahun, memang tak wajar. Tak wajar untuk fight dengan anak. Tapi itulah yang berlaku mak-mak fight fakta. Abang kenalah bertolak. So mama dah beri untuk abang, nak minta abang kongsi dengan adik. Abang tak faham. Kita nampak kita fight kan. Fight atau flight. Dah lah mama dah tak kuasa nak layan korang, mama keluar, mama pergi. Okey lah, flight tu okey sebab nak elak damage pukul anak, so kita flight lah. Tetapi the best ialah control our own emotion first. Kan, tarik nafas and then hembus. And then pergi level anak, and then duduk kat lantai, and then cakap adik dulu, abang, okay, apa yang berlaku? Okay, adik cuba cerita. Ini contoh Okay, jadi pernafasan. Tarik nafas sebab secara sains kita nak activatekan relax. Kalau kita tak bernafas, kita remain dekat stress tadi, yang fight atau flight tadi. Jadi kita nak tidurkan fight atau flight tadi, kita tarik nafas walaupun 1 kali, dan 1 kali tu ialah 3 saat. Okey, jom buat lagi sekali. Okey, tutup mata. Tutup mata. Okey, tarik nafas. Okey, hembus. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, itu yang paling mudah saya boleh ajar. Sebab dia ada banyak. Ada yang 4, 8 kiraan Ada yang 4, tahan 7, lepas 8. Tapi saya boleh bagi tahu tarik nafas, hembus nafas. Itu je. Itu pun dah memadai dan sangat membantu. So supaya tak lupa, tampallah kat peti ais ke kat mana-mana kan. Breathe. Breath. Tarik nafas kan. Dan tarik nafas haruslah di hidung. Ada tak orang tarik nafas kat mulut? Jawapannya ada.
So itu sangat tidak sihat. Sebab fungsi hidung ni ada bulu hidung dia memang tapis. Oksigen nak masuk dan dia tapis lagi. So Allah dah jadikan mekanisme bernafas ni sangat cantik. So bernafas kat hidung. Okay, and then hembus dekat mulut. So mulut tu besar lah. Kan dia buang cepat. Dan kalau nak hebat lagi, lepas dah tarik nafas hidung hembus kat mulut, cuba tarik nafas hidung and then cuba hembus kat hidung. Kalau ibu-ibu berjaya tarik nafas hidung dan hembus hidung, itu sebenarnya hebat. Hebat dan sukses. Sukses untuk self-control. So morning-morning saya air suam tu memang saya, sebab pagi tak ada stres apa, bangun pagi je, anak pun tak bangun lagi kan. Jadi tarik nafas hidung, hembus hidung. Okay, kenapa tarik nafas hidung, hembus hidung tu menunjukkan kita dah berjaya self-control? Sebab kita memaksa karbon dioksida kita keluar dekat saluran hidung dan dia perlu kontrol. Tapi kat mulut, hai apa ni? Nampak tak mulut karbon dioksida tu? Kita akan membebel. Apa ni mama dah kata, mana ayah kamu ni kan kita mulut kan. So karbon dioksida kita keluar kan. Tapi bila kita paksa diri untuk tarik nafas hidung, dah hembus hidung, sebenarnya kita dah berjaya self-control. Dan itu sangat hebat. Dan sebenarnya ibu-ibu boleh buat. Tapi perlu faham lah, malam ni saya cerita secara kognitif. So faham. So bila waktu sebenar kita diuji tu, buatlah. Bila buat, and then rasai. Betul lah. Kan? Sebab ramai akui bila marah apa kan, tak terlupa nak bernafas. Saya kata ya, memang. Tapi kalau kita praktisnya bila? Praktisnya bukan semasa tengah marah. Praktisnya ialah semasa tengah tak marah, iaitu morning dan sebelum tidur. Dan nak selit lagi hebat selepas solat. Solat kan 5 kali. So selepas solat kita buat latihan pernafasan tadi. Dan bila kita dah berlatih latihan pernafasan sewaktu bukan tengah marah, so sewaktu celah-celah tu pukul 3 petang tiba-tiba marah kan, atau 10 pagi tengah marah kan, kita akan berjaya tarik nafas. Kenapa? Sebab kita dah praktis waktu lain. So praktis kena waktu yang bukan diuji marah lah. Boleh Puan Sarah? Terima kasih banyak Puan. Puan, last tadi nampak Puan share gambar crayon kan? Crayon. Ingat nak buat aktiviti. Apa boleh buat dengan crayon tu? Kita ingat nak buat self care yang individual lah. Individual ni maknanya setiap orang tak sama kan. Tapi pernafasan tadi semua orang boleh buat, dia standardized lah. Yang ni nanti ada rezeki. Sebenarnya saya pernah share ni banyak kali dah. Kalau korek-korek Cuba try zoom sikit. live yang lain tu ada. Nak tengok sikit yang tadi Puan tunjuk tu. Simple je. Dia 5 deria. Ada nampak melihat kan. Dia konsep ni kalau Puan Sarah nampak konsep, faham dah. Kita lihat. So apa benda yang bila kita lihat kita akan lega. Bau. Ada orang bau baju basuh wangi pun dia suka kan. Kena carilah. Ada orang bau laksa pun dia dah berubah mood. Bau laksa. Mami masak laksa. Anak pun berubah mood sebab anak tu favourite laksa. Contoh dengar. Ada orang dia sesuai bunyi laut kan. Kita kena identify lah diri kita, sentuhan. So peluk diri, peluk beg, adalah. Peluk diri ada cara dia. Rasa ni kalau saya bau kopi pun saya dah saya lah macam kan bertenaga. Dia caffeine addicted apa kan. Itulah. Tapi last kali derianya ialah deria hati. Hati ni memang perlu latih tu lah. Yang baik sangka kan, macam kata customer kita kan tanya banyak kan. Kalau kita buruk sangka kan macam dia ni banyak tanya, banyak songeng, bukan nak beli contoh yang tu nak remove, cuci hati tu. Dia ni nak tanya sebab dia nak faham. Tak apa, layan je. Ending dia beli tak beli tak apa, macam hati tu lah. Nak baik je. Itu hati. Tu deri lah tu, deri hati kan. Okay, Puan Sarah, terima kasih kerana beri peluang saya berkongsi dengan ejen Mami Happy. Saya doakan semua kita bersama-sama boleh, yalah saya nampak generasi ni hebat Puan Sarah ibu-ibu suri rumah yang ada degree master PhD kan. Saya rasa diorang ni hebat kan. So anak-anak kita adalah generasi pelapis barulah.
InsyaAllah. Terima kasih banyak Puan Mazinah. Menarik sangat sesi pada malam ni sebab ada praktikal dia tu. InsyaAllah. Praktikal apa ni, kita punya aktiviti praktikal tu kan. Okay, kita nak survey sikit kawan-kawan yang tengah join live kita pada malam ni, nak tak lagi sesi akan datang? Okay, boleh komen tak siapa yang nak? Kita nak tengok 87 orang komen yang join malam ni. Okay, ramai tak yang nak join lagi akan datang? Okay, ramai tak lagi? Seronok lah Puan Mazinah, seronok. Jadi insya-Allah nanti kita mungkin sesi akan datang kita boleh fokus topik anak-anak ke. Oh, ramai yang nak lagi. Suara saya double kan? Dan saya dengar okey je. Saya tengah baca yang ayat-ayat atas tu. Kan, yang pengalaman orang yang buat pernafasan kan. Ini sharing betul lah kan. Cuma kita ni nak secara paksa rela tu latih yang pernafasan tadi lah. Dia memang satu skill yang power lah. Percuma pula tu kan. Nak ambil krayon tak ada. Bernafas je lah kan. Macam mana tu ada banyak lah teknik pernafasannya. Paling mudah yang 3 saat tadi lah. Okay, ramai yang nak lagi ni Puan Mazinah. InsyaAllah nanti kita akan susun untuk tarikh yang akan datang lah. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada Puan Mazinah. Sesi malam ni sangat membantu kami usahawan merangkap ramai juga golongan ibu, ada juga golongan bapa kat dalam ni. InsyaAllah untuk membantu dari sudut pengurusan emosi diri kan, anak-anak kita dan juga keluarga kita. Okay, so seronoklah sesi malam ni kesimpulannya, dan insyaAllah kita harap dapat bertemu lagi Puan Mazinah dalam sesi akan datang. Mungkin topik dia anak-anak pula. Okay, nanti kita request Puan Mazinah. Terima kasih banyak Puan Mazinah. Okey, untuk sahabat-sahabat semua boleh tengok dekat Facebook page Puan Mazinah. Boleh sebutkan semula tak Facebook page Puan Mazinah? Ada Mazinah Ibrahim tu je. Lepas tu kalau Telegram tu Telegram lah. Telegram ni kalau t.me/sabar. Sabar ni khusus pengurusan emosi saya lah. Kan, kalau type tu mesti jumpa kot. Masuk je lah kan. Yang tu macam reminder lah. Kita baca-baca kita nak positif balik kan. Macam tu je lah. Facebook ni Mazinah Ibrahim kan Puan? Yang muka saya kat dalam poster Puan Sarah buat tu. Sebab ada yang personal juga kan, sebab nak tengok page kita page kan, produk atau servis Betul. Sekejap saya sharekan untuk audience lah Saya sharekan. Saya tak boleh type kat sini, tak nampak tempat type. Saya sharekan, ni dia. Okay, so ini Facebook page Puan Mazinah yang tu lah. Okay, so sahabat-sahabat semua boleh tengoklah dekat sini, sharing dan sebagainya. Okay, so terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ni, dan terima kasih juga yang terutamanya untuk Puan Mazinah kerana perkongsian yang sangat bermakna pada malam ni. Jadi insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Mazinah. Okay, terima kasih juga Puan Sarah. Saya keluar dulu ya. Okay, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.